أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi Cik Muhammad Syam selaku Pengerusi Masjid Fathur Rahman, yang dihormati Pengerusi JPKK Haji Muhammad Rosdin Baba, dan seterusnya yang dihormati lagi dikasihi Barisan Imam Sosial Fadil Ustaz Abdul Rashid, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat sidang jemaah maghrib yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan alam dunia ini, Allah Ta'ala telah menentukan, mentakdirkan di Lauhul Mahfuz bahawasanya kita semua bakal dilahirkan ke dunia sebagai makhluk yang bernama manusia. Tanpa kita sedari, makhluk manusia adalah makhluk yang paling hebat di sisi Allah, lebih hebat daripada para malaikat. Sebab itu di saat Allah ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala dengan penuh rasa bangga bersumpah 4 kali dalam Al-Quran menerusi firman-Nya wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri Mekah yang penuh dengan keamanan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, yang paling mantap, yang paling unik ciptaan manusia. Ketika mana Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, waktu itu Allah menzahirkan keinginan di hadapan para malaikat menerusi firman-Nya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh khalifah. Sebutlah wahai Muhammad kepada umatmu sebuah kisah, sebuah kejadian di mana pada satu hari Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Malaikat waktu itu tak kenal siapa itu manusia, tetapi berdasarkan pengalaman yang lalu, sebelum manusia dah pernah ada makhluk hidup di dunia ini, banyak buat kerosakan, lalu malaikat menghukum manusia sebagaimana apa yang mereka telah lalui. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Patutkah ya Allah engkau melahirkan ke dunia satu golongan makhluk yang akan banyak buat kerosakan, banyak buat dosa dan maksiat, wa yasfiku dima, akan sampai ke tahap menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebagaimana di langit Allah Ta'ala telah letakkan para malaikat di setiap lapisan langit yang penuh dengan para malaikat, betapa tidak Allah Ta'ala juga menempatkan para malaikat di bumi supaya bergema di bumi ini kebesaran Allah, keagungan Allah. Sebagaimana langit suci, maka bumi juga menjadi bumi yang suci daripada dosa dan noda, tuan-tuan. Tetapi di saat itu Allah mempertahankan manusia. Allah SWT mempertahankan keputusannya dengan mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Sesungguhnya aku mengetahui banyak perkara yang kamu tak tahu. Maka mula-mula sekali, ketika mana Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala telah bentuk replika Nabi Adam daripada cebisan tanah liat yang diambil oleh malaikat Israel AS turun ke dunia. Ambil cebisan-cebisan tanah liat, daripada cebisan tanah liat tadi diciptakan tubuh badan Nabi Adam AS. Syaitan menyembunyikan hasad dengki pada manusia. Bila dia mendapati Allah telah memilih Nabi Adam, semenjak daripada hari itu dia buat keputusan untuk menjadi musuh yang nyata kepada manusia. Satu hari dia pergi merayau-rayau di sekeliling replika tubuh badan Nabi Adam AS. Dia pusing-pusing. Tiba-tiba dia ternampak dalam tubuh badan Nabi Adam ni ada rongga. Ada lubang hidung, ada lubang mulut. Dalam badan kita ni kosong, perut kita kosong. Bahkan dia melihat dalam saluran darah tu, Masya Allah, macam boleh tembus. Syaitan kata, kalau begini senang aku nak sesatkan manusia. Bila mana mereka diutuskan ke dunia nanti, aku akan pastikan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersyukur kepada Allah SWT. Lalu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, bila mana Allah Ta'ala buat keputusan untuk hantar manusia ke dunia ni, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam AS, "Qulna ihbitu minha jami'an." Turunlah engkau wahai Adam beserta dengan keturunan kamu semua sekali ke dunia ni, daripada awal sampai akhir. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Siapa yang berjaya kembali kepada aku di alam akhirat, bahkan di atas muka bumi ini, mendatangkan hidayah, petunjuk, agama yang aku berikan pada mereka diikuti, ditaati sungguh-sungguh. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut jalan petunjuk yang aku berikan, maka tidak ada sebarang ketakutan untuk mereka, tidak ada sebarang duka cita. Maka sebelum Allah Ta'ala hantarkan Nabi Adam AS ke dunia, Allah Ta'ala terlebih dahulu menzahirkan karamah insaniyah, kemuliaan manusia ini di hadapan para malaikat. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama benda-benda di dunia. Ini namanya matahari, dan ini kegunaan matahari. Ini bulan, ini kegunaan bulan. Ini bintang namanya, dan ini nama kegunaan bintang untuk tujuan sekian-sekian. Lalu Nabi Adam AS diperintahkan untuk sebut di depan para malaikat. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, adakah kalian tahu nama-nama benda ini? Adakah kalian tahu kegunaan setiap benda ini? Waktu itu malaikat mengatakan, qalu subhanak, maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, tidak ada sebarang ilmu di sisi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, engkau maha bijaksana. Ternyata ilmu Nabi Adam lebih banyak daripada ilmu para malaikat. Lalu kerana itulah Allah tersuruh para malaikat bersujud kepada Nabi Adam AS, menghormati Nabi Adam, respect pada Nabi Adam. Namun demikian, bila Allah Ta'ala hantar manusia ke alam dunia ni, sebelum Allah Ta'ala hantar kita ke dunia, terlebih dahulu Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka yang menjadi destinasi terakhir manusia. Ini merupakan janji Allah Ta'ala kepada manusia. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah, janji yang benar. Bahkan sebelum Allah Ta'ala hantar kita ke alam dunia, setelah Allah ciptakan syurga dengan segala keindahan dia, yang mana dalam malam-malam bulan Ramadan, syurga kita dihiasi berkali ganda lebih cantik daripada hari sebelumnya. Lalu Jibril AS diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi meninjau bagaimana keadaan syurga yang aku sediakan untuk hamba aku yang soleh di kalangan manusia, seandainya mereka berjaya bertaati aku di atas muka bumi ini nanti. Jibril pun pergi terbang menggunakan 600 sayap yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, meninjau keindahan pemandangan syurga buat kali pertama Jibril AS tengok. Ulama kata sekalipun Jibril bukan manusia, manusia mudah terkesan, tengok dunia pun terkesan, jangan kata tengok syurga. Baru tengok laut dekat dunia ni pun kita dah terkesan, Masya Allah. Tengok laut hijau sikit, biru sikit, Masya Allah, kita pun wow, Masya Allah. Tengok air terjun lawa, kita pun terpesona. Jibril AS dia tak pernah terpesona dengan dunia, tetapi tengok syurga dia terkesan. Balik pada syurga, wahai Jibril, bagaimana engkau dapati syurga yang aku ciptakan untuk hamba aku yang bernama manusia? Maka Jibril AS kata, wahai Allah, tiada seorang pun di kalangan hamba-Mu yang mengetahui tentang syurga, pasti dia akan berusaha bertumpus lumus
untuk dapatkan syurga ya Allah. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, Allah suruh Jibril AS tengok pula neraka, yang mana dalam bulan Ramadan ke-7 pintu neraka ditutup oleh Allah, ke-8 pintu syurga dibuka oleh Allah. Untuk Allah bagi semangat, motivasi, perangsang kepada umat Muhammad untuk berusaha sungguh-sungguh untuk dapat selamatkan diri daripada azab neraka dan dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril tak pernah tengok azab. Bila tengok azab, Jibril pun jadi takut. Wahai hamba Allah, siapa saja di kalangan umat manusia ni yang mendengar tentang neraka, yang tahu tentang neraka, mereka akan berusaha untuk selamatkan diri daripada neraka. Tuan-tuan yang boleh, lalu Allah Ta'ala buat satu ketetapan yang sangat dahsyat, yang menyebabkan para malaikat akur memang patut pun Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga, sebab sebelum masuk syurga mereka terpaksa menempuhi pagar yang Allah Ta'ala letak sekeliling syurga, iaitu huffatil jannatu bil makarih. Allah pagarkan syurga dengan perkara yang tak disukai oleh nafsu kita, termasuk puasa. Puasa nafsu tak suka, sembahyang nafsu tak suka, majlis ilmu nafsu tak suka, solat berjemaah nafsu tak suka. Dipagari syurga ni dengan perkara yang nafsu manusia sangat tak suka. Tuan-tuan yang mulia, lalu Allah Ta'ala suruh Jibril pergi tengok bagaimana keadaan syurga setelah dipagari dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Jibril kata, kini aku khawatir tak ada seorang pun anak Adam akan mampu lolos untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala telah pagarkan pula neraka dengan perkara yang syahwat, yang nafsu manusia seronok. Keseronokan, kesyahwatan yang hawa nafsu manusia seronok suka, dengan zina, dengan minum arak, dengan mencuri, dengan meninggalkan solat, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, segala benda yang nafsu manusia suka. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Syahwat manusia ni suka perempuan, wal banin, suka pada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang bergedung-gedung, wal khailil musawwamah, kuda yang siap dengan persiapan dia, perlengkapan dia, wal an'am wal hars, manusia suka pada binatang ternakan, suka pada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dipagari semua ni, melalaikan kita. Lalu Allah kata, wahai Jibril, pergi tengok neraka aku, bagaimana keadaan setelah dia dipagarkan. Kata Jibril AS, ya Allah, kini aku khawatir tak ada siapa akan terselamat daripada terjerumus ke dalam api neraka, sebab semua manusia dibekalkan oleh Allah dengan nafsu yang para malaikat tidak punya. Masya Allah. Sebab nafsu inilah manusia jadi hebat. Sebab nafsu inilah Allah Ta'ala bagi manusia layak untuk dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa yang berjaya mengalahkan nafsu dia, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut nak berjumpa dengan Allah dan hidup di dunia dia tahan nafsu dia, walaupun nak makan, nak minum, nak tidur di bulan Ramadan, tapi ditahan nafsu dia, Allah kata tidak ada tempat yang layak untuk diberikan kepada orang yang menahan nafsu di dunia ini melainkan, Masya Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga lah tempat tinggal mereka. Masya Allah. Lalu datanglah anak Adam ke atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah. Antara cabaran yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, Allah berikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah untuk manusia tunaikan, beribadat pada Allah. Tapi dalam masa yang sama Allah bagi challenge. 4 musuh, kata Imam Ghazali, yang akan menghalang kita, cuba menghalang kita, mengalih kita, supaya kita tinggalkan apa kehendak Allah, maksud tujuan Allah telah hantar kita ke dunia ini. Sudah tentu syaitan yang tadi merupakan musuh yang paling ketat dan berjanji akan sesatkan anak Adam. Bila kita datang ke alam dunia, syaitan mendatangi manusia daripada depan, daripada belakang, daripada atas, daripada bawah, supaya tak ada siapa pun bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan serang manusia dengan serangan hendak, Masya Allah. Dan syaitan tahu kelemahan manusia. Yang kedua, tuan-tuan, musuh kita nafsu. Inna a'da'ul a'da' al-adu alladhi baina jambaik. Kata Nabi SAW, musuh kamu paling ketat adalah musuh yang terletak di antara dua jantung kamu, dua lambung kamu, iaitu hati. Nafsu kita di musuh paling ketat. Kalau kita lepas daripada syaitan, mungkin kita tak lepas dengan nafsu. Ada orang dilepas dengan nafsu, tapi ada datang musuh yang ketiga, itu keduniaan. Masya Allah, akan menghalang kita untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lepas daripada dunia, dia kalah pula dengan suasana. Sebab manusia ni hamba pada suasana. Duduk dalam suasana baik, dia jadi baik.
Duduk dalam suasana jahat, dia jadi jahat. Sebab itu kata Abu Hamka, dia kata apa? Tidak ada orang jahat di atas muka bumi ini dan tidak ada orang yang baik, dia kata. Yang ada hanyalah orang yang salah meletakkan dirinya pada suasana yang tidak baik. Orang jahat dibuat banyak dosa bukan sebab dia jahat, kerana dia letakkan diri dia pada tempat yang jahat. Bila dia letakkan diri dia pada suasana yang tidak baik, maka Allah bukakan kepada dia segala pintu-pintu kejahatan. Lalu dia melanggar perintah-perintah Allah. Lepas satu dosa, dia buat satu dosa. Sementara orang baik, dia bukan buat baik kerana dia baik. Macam kita hari ini, datang majlis ilmu bukan kerana kita baik, kerana kita letakkan diri kita dalam suasana kebaikan. Lalu Allah buka pintu-pintu kebaikan untuk kita buat, sehingga manusia mengatakan kita orang baik. Contoh yang rahmatil Allah, selalunya manusia ni kalah dengan 4 musuh dia, tuan-tuan. Selalunya kita kalah. Dan syaitan rasa dia sangat menang dan dia telah berjaya menguasai kita semua. Namun demikian, Allah Ta'ala ciptakan manusia bukan untuk digagalkan, tetapi Allah ciptakan kita untuk dijayakan, untuk dimuliakan. Allah buat syurga tu untuk kita. Jadi kerana itu Allah Ta'ala buat keputusan, aku akan pilih di antara 12 bulan dalam kehidupan manusia ni, 1 bulan yang mana aku akan pastikan hamba aku yang bernama manusia ni akan betul-betul menjadi manusia yang sebenar. Yang mana ulama kata dalam diri manusia ni ada 2 sifat. Sifatun malaikiyah, sifat kemalaikatan. Yang kedua sifatun bahimiyah, sifat kebinatangan. 11 bulan kita selalu dikalahkan oleh sifat kebinatangan. Sifat binatang ni yang menguasai diri kita. Banyak tidur, banyak makan, banyak mengawan, Masya Allah. Tadi Tuan Pengurusi saya cakap jangan cerita tajuk poligami, Masya Allah. Masya Allah. Itu Masya Allah termasuk dalam sifat yang kita sebutkan tadi, nafsu kita lah, Masya Allah. Tuan-tuan mulia, 11 bulan kita dikuasai oleh nafsu kita. Tapi Allah yang Maha Pengasih, Allah tak suka tengok kita dikalahkan oleh nafsu. Kata Imam Syah Waliullah Ma'adis Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullahul Balighah, untuk kekalkan manusia istiqamah supaya sifat malaikat mengatasi sifat bahimiyah tadi, supaya roh manusia menunggang dia punya syahwat dia, nafsu kita. Nafsu kita ditunggang oleh roh kita. Roh jadi rider dan kita punya nafsu jadi kuda je, Masya Allah. Sebab kebanyakan orang nafsu dia jadi penunggang dan roh dia ditunggang oleh dia punya, Masya Allah, nafsu dia, sehingga dia telah banyak melakukan dosa dan maksiat. Lalu Allah Ta'ala memilih sebagai puasa sebagai satu ibadat, yang dengan ibadat ini Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini kekuatan untuk meletakkan sifat malaikat di atas, sifat binatang di bawah dalam diri manusia, sehingga manusia ini layak untuk berdiri di hadapan Allah pada malam Lailatul Qadar sebagai hamba Allah Ta'ala yang paling Allah Ta'ala banggakan. Lalu tuan-tuan yang rahmatullah Allah SWT, Allah hadiahkan kepada manusia ini, ulama kata, perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada manusia, semuanya di dalamnya ada kekuatan untuk menghalang syaitan menguasai manusia. Semua perintah Allah. Bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, automatik syaitan dah tak boleh menguasai kita. Syaitan boleh menguasai selagi kita ni tidak beriman pada Allah. Allah beritahu, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Masya-Allah. Allah beritahu sesungguhnya syaitan tidak mampu menguasai orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Innama sultanu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bi musyrikun. Syaitan hanya akan berjaya menguasai orang yang menjadikan syaitan sebagai kawan dia dan orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Jika kita bila ucap kalimah la ilallah, syaitan kata aku dah tak boleh kacau dia dah. Yang kedua, semayang tuan-tuan. Bila kita solat, syaitan kata aku tak boleh ganggu. Siapa yang semayang subuh, kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jagaan Allah, tanggungan Allah. Sampai ke petang, sampai ke malam, syaitan tak boleh sesatkan kita. Bahkan kita keluar daripada rumah baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, syaitan kata wuqita wa hudita wa kufita. Syaitan kata Tuhan telah mendapat hidayat, Tuhan telah dijaga oleh Allah, Tuhan telah dicukupkan oleh Allah, aku tak boleh ganggu kamu. Ulama kata perintah Allah ni semuanya berupaya
menghalang syaitan daripada menguasai manusia. Sebab itu Allah bagi perintah-perintah. Tapi siapa yang tidak solat, siapa tak jaga perintah Allah, dia akan dikuasai oleh syaitan. Orang tak semayang akan dikuasai oleh syaitan. Orang tak datang berjemaah di masjid akan ditangkap oleh syaitan sebagaimana serigala menangkap kambing yang terpisah daripada kawan dia. Dan bahkan ulama kata amalan yang paling kuat untuk menghalang syaitan aktif dalam badan kita iaitu puasa, tuan-tuan, masya-Allah. Puasa ni menghalang majaris syaitan. Sebab itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebut puasa ni dia ada dua bentuk tazkiyah. Sebab itu dinamakan bulan puasa ni bulan tazkiyah, bulan penyucian jiwa. Waktu Allah buat manusia, Allah sumpah 4 kali dalam Quran. Tapi bila Allah tengok hamba dia memperbaiki diri, membersihkan diri, Allah bersumpah 8 kali dalam Quran. Ulama mufassirin beritahu betapa baganya Allah bila tengok kita semua membersihkan diri kita, mentazkiyahkan diri kita. Tazkiyah dengan cara berlapar, tuan-tuan, membersihkan diri. Maka tuan-tuan, Allah bersumpah 8 kali dalam Quran, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sumpah 8 kali menunjukkan betapa bangganya Allah bila tengok kita semua yang selama ini bergelumang dalam dosa, tiba-tiba kita datang cuba baiki diri kita dengan berpuasa, masya-Allah. Sebab itu Imam Ibnu Katsir beritahu puasa ni ada dua tazkiyah bila kita berpuasa. Yang pertama dia kata tazkiyatul lil abdan. Dengan berpuasa ni sebenarnya kita mencucikan badan kita daripada penyakit, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata sumu tasihu, kamu puasa kamu sihat. Sebenarnya kalau siapa ada banyak penyakit, macam-macam penyakit dalam badan dia, ubat yang paling mujarab adalah puasa, tuan-tuan, insya-Allah. Puasa yang kita nampak hari ni, ada orang kata saya sakit jadi saya tak boleh puasa. Sebenarnya dengan puasa berulang-ulang kali. Pengalaman saya tengok bapak saya, tuan-tuan. Bapak saya ni baru ni disahkan oleh doktor kena penyakit kanser tahap lebih pada tahap 4. Maksudnya dia kata bagi je lah ayah makan apa-apa. Sebab dia kata kami tengok ayah ustaz ni dah tak ada harapan. Sebab nak kemo tak boleh, nak bagi ubat pun tak ada. Sebab dia kemo kanser dah terlampau, dah lebih dah. Jadi kami anak-anak terfikir macam mana nak buat ubat. Tapi ayah saya tiap-tiap tahun memang dia punya kebiasaan puasa 3 bulan. Tahun lepas dia puasa 3 bulan. Tahun ni pun walaupun tengah sakit-sakit dia puasa, tiba-tiba masya-Allah bila doktor cek pula semula, yang mengesahkan dia tu adalah pakar kanser prostat Malaysia, doktor tu di Kuantan. Alangkah terperanjatnya dia orang selepas habis puasa, tuan-tuan, dia tengok ayah saya, dia kata tuan punya penyakit ni dah zero. Kansernya zero, puasanya zero. Berkat puasa, tuan-tuan. Ini benda yang akal manusia tak boleh faham. Kita ingat bila puasa badan lemah. Sebenarnya dengan puasa dia membuang segala penyakit-penyakit toksik-toksik dalam badan kita, semuanya dibakar oleh Ramadan. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir beritahu puasa ni tazkiyatul limajaris syayatin. Sebelah bulan syaitan bergerak aktif dalam badan kita, dalam laluan darah kita, tuan-tuan. Kesan daripada syaitan ni busuk sebenarnya, tuan-tuan. Dia ni makhluk yang berdosa, yang dilaknat oleh Allah. Bila dia berjalan dalam darah kita, automatik anggota kita ni malas nak buat ibadat. Nak bangun tahajud malas, nak berzikir malas, nak berdoa malas. Dan bahkan mata kita payah nak menangis, tuan-tuan. Betul tak? Hati kita keras. Hati keras bila banyak makan, tuan-tuan. Hati kita, perut kita selalu kenyang, hati kita jadi keras. Jadi macam mana cara nak bersihkan laluan syaitan tadi? Ulama kata dengan berpuasa. Yang kedua, tuan-tuan, macam mana nak mengekang nafsu? Sebab Imam Ghazali kata syaitan ni dia akan tipu kita dengan 7 bentuk penipuan. 7 kali, 6 kali atau 7 kali level-level penipuan syaitan. Yang pertama dia kata tak payahlah buat baik, engkau tu pun bukannya orang warak sangat, bukannya wali Allah, engkau bukan ulama, engkau ni pendosa. Buat apa engkau nak beria-beria nak buat ibadat?
Engkau bukan orang alim pun. Itu yang pertama, syaitan tipu. Jadi kita pun kata dah, memang aku bukan orang alim, jadi aku tak payah sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat untuk ulama, tahajud untuk ulama, Quran untuk ulama, zikir untuk ulama. Aku dapat jaga sembahyang, sudahlah. Itu syaitan kata, itulah kau buatlah macam tu. Syaitan kata, aku nak bagi kau rugi je. Kau ikut cakap aku, baguslah. Yang kedua, ada ulama, kata Imam Ghazali, ada setengah orang, dia tak dengar cakap syaitan. Syaitan, engkau memang suruh aku macam ni, tapi aku kena berubah. Dah umur 40 dah pun. Kan? Aku kena berubah, buat keputusan untuk berhijrah. Sebab aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku kena bermula daripada sekarang. Aku kena tinggalkan. Maka syaitan kata, insya-Allah aku izinkan engkau nak buat baik. Tapi dengan satu syarat, dia kata. Buat asal-asalan sudahlah. Asal-asalan maknanya asal buat sudahlah. Asal semayang, laju-laju pun tak apa. Asal mengaji, tak ada tajwid pun tak apa. Asal puasa, lapar dan dahaga pun tak apa. Asal buat je, insya-Allah. Lama-lama kita cakap kat syaitan, syaitan dekat dunia pun tak ada benda yang kita buat dengan sambil lewa akan diterima oleh majikan kita. Kalau kita jawab periksa sambil lewa, tak lulus. Kalau kita tengah dicek oleh driving school, duduk sebelah kita, kita bawa kita main-main, memang tak lulus, tak pas kita. Jadi saya nak pas di dunia, saya kena buat elok-elok, saya kena buat cantik-cantik, bacaan Quran saya kena tajwid, kena taranuk, pergerakan saya kena cantik dalam sembahyang, puasa saya kena buat betul-betul, tahajud saya kena buat betul-betul. Masya Allah, kita cakap kat syaitan. Syaitan kata, okey bagus, aku izinkan kau mengaji. Mengaji sampai pandai, 18 tahun. Habis mengaji, kita pun nak buat ibadat. Sekarang ni aku dah boleh buat ibadat dengan sempurna. Syaitan kata, aku izinkan kau buat ibadat. Tapi, aku rasa dalam ramai-ramai yang semayang ni, semayang kau lah yang paling cantik sekali, Masya Allah. Semayang kau lah, puasa kau lah yang terbaik. Aku rasa tahajud kau lah yang paling power dekat kampung. Pengkalan ramah ni semua orang tak boleh challenge kau, Masya Allah. Kan, Masya Allah. Itu syaitan punya penipuan. Level satu lagi, the next level. Kita ingat lepas dah satu, rupanya tak habis, tuan-tuan. Syaitan kata kau lah yang paling bagus. Mana ada syaitan. Aku boleh buat ni semata-mata kerana limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku boleh buat ni bagus pun bukan kerana aku bagus, tapi kerana Allah tolong. Masya Allah, tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku pun tak boleh nak buat. Nak beritahu kepada kita dahsyat yang tipu daya syaitan. Siapa berjaya memang layaklah dia masuk syurga. Memang syaitan punya tipuan tu berlapis-lapis. Tuan-tuan boleh, Masya Allah, kita cakap pada syaitan, aku lepas selamat daripada tipu daya kau ni bukan kerana aku bagus, bukan kerana aku mengaji, aku ada ilmu, tapi kerana Allah tolong aku, maka aku selamat, Masya Allah. Syaitan bagi buah terakhir. Ramai orang terpeleot, tuan-tuan, dengan buah yang terakhir. Ramai yang tersasar. Kata Imam Ghazali, itu terakhir sekali bila syaitan tengok istiqamah sangat dia ni. Syaitan kata, ginilah brother, kan, aku tengok engkau ni beria sangat nak semayang, nak buat ibadat, tapi aku nak ingatkan engkau satu benda je. Banyak kadang-kadang orang dah lama beruzlah, membaiki diri, bermujahadah, tiba-tiba hujung-hujung dekat nak mati dia tinggalkan jalan Allah SWT. Sebab buah ni, buah yang paling berbahaya. Syaitan kata, aku nak ingatkan kau, buatlah ibadat tunggang-tunggik macam mana pun, kalau Allah dah tentukan engkau ahli neraka, dia main bak takdir. Kalau Allah dah memang sejak azali lagi engkau dah ditakdirkan sebagai ahli neraka, tetap engkau masuk neraka. Tetapi kalau Allah Ta'ala memang takdirkan engkau masuk syurga, tak semayang pun masuk syurga juga. Sebab masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadat kamu. Masya Allah, akhirnya banyak orang tinggalkan ibadat. Tuan-tuan rahmat Allah, kita cakap dekat syaitan, wahai syaitan, aku tak percaya pada janji engkau. Engkau kata orang yang taat pun boleh masuk neraka, orang yang kufur pada Allah pun boleh masuk syurga. Itu syaitan cakap. Tapi Tuhan cakap dalam Quran, wa man ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah di dunia, Allah bagi kehidupan bahagia kepada orang yang taat perintah Allah, dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di syurga nanti kami akan bagi balasan yang terbaik untuk kamu. Jadi antara syaitan punya janji dengan janji Allah, kami lebih percaya, we believe upon Allah more than syaitan. Kan, kami tak percaya pada syaitan, kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat daripada satu tipu daya, Masya Allah. Tapi belum selamat lagi daripada nafsu. Nafsu lebih berbahaya daripada syaitan. Sebab itu ulama buat teka-teki, tuan-tuan.
Masya Allah, satu teka-teki. Dia kata yang menyesatkan Fir'aun tu adalah syaitan. Fir'aun tu jadi mati dalam keadaan kufur disebabkan syaitan tipu dia. Akhirnya dia mengaku jadi Tuhan, mati lemak dalam laut merah. Tapi ulama kata siapa pula yang menipu syaitan? Syaitan tu penipu. Tapi seorang penipu, scammer, kena tipu pula dengan scammer yang lain. Rupanya ada scammer dalam badan kita. Itu nafsu kita, tuan-tuan. Ini musuh yang paling ketat. Kalau siapa boleh kalahkan nafsu, Masya Allah, dia berjaya masuk syurga Allah SWT. Sebab tu nanti Allah telah akan beritahu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah berjumpa dengan Tuhanmu dalam keadaan kau redha dan kau diredai. Tuan-tuan yang mulia, nafsu ni lebih jahat dan lebih kejam daripada syaitan. Maka untuk selamatkan daripada nafsu, kalau syaitan kita boleh selamat dengan menunaikan perintah Allah. Ulama kata Imam Ahmad Faruqi, Imam Sarhindi, Mujaddid Al-Fisani, dalam kitab di Maktubat Rabbani, dia beritahu seluruh sunnah Nabi ni, kehidupan suci murni baginda Muhammad SAW ni adalah merupakan amalan-amalan yang boleh menundukkan nafsu manusia. InsyaAllah. Semayang perintah Allah. Nafsu kita nak semayang ikut suka, tapi sunnah Nabi semayang di masjid. Bila kita semayang berjemaah di masjid, automatik kita terselamat daripada nafsu. Kalau tak semayang pun kita masih taat kepada nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, siapa yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan, fa'adallahu Allahu ala ilmi, lalu Allah sesatkan dia dengan ilmu dia. Kita kata semayang di rumah pun semayang juga. Tak. Semayang di rumah memang semayang, tetapi tak ikut sunnah Nabi. Jadi saya masih lagi kalah dengan nafsu, ditipu lagi. Jadi saya datang berjemaah di masjid, baru terselamat daripada penipuan hawa nafsu kita. Kalau tak, nafsu kita tipu kita semua hidup. Tuan-tuan, sebab tu nafsu ni jangan layan, kita kena lawan dia. Tuan-tuan rahmat Allah, yang ketiga, Masya Allah, sudah tentu dunia musuh kita, tuan-tuan. Nak lawan dunia kena banyak cerita akhirat. Dan nak melawan daripada nafsu suasana yang tidak baik, kita kena duduk dalam suasana baik, iaitu suasana masjid. Masya Allah. Dipendekkan cerita, tuan-tuan, keempat-empat musuh ini Allah Ta'ala hilangkan supaya di bulan Ramadan hamba Allah ni, kita ni boleh jadi diri kita yang sebenar. Selama ini kita tak jadi diri kita sebenar. Kalau orang tanya, bang, kenapa ni tak mengaji? Kenapa tak bangun tahajud? Kita akan bagi alasan. Saya dengar Tok Guru cakap, dekat dunia ni, lagi tinggi darjat kita, lagi besar syaitan Allah hantar untuk ganggu kita. Jadi kita guna alasan tu, tuan-tuan, untuk selamatkan diri kita. Jadi berarti saya ni kebetulan memang darjat tinggi, jadi syaitan pun kuat. Jadi sebab tu saya tak boleh buat, sebab dia ganggu saya. Okey, tak apa. Kalau syaitan menjadi alasan dia sekarang, now, in the holy month of Ramadan, dalam bulan Ramadan, aku rantai semua syaitan. Semua lempar dalam laut. Laut kita kat sebelah ni penuh dengan syaitan nanti. Jangan pergi laut bulan puasa, tuan-tuan, insyaAllah. Syaitan banyak kat sana. Syaitan dah kena rantai. Nafsu telah ditundukkan oleh Allah disebabkan lapar. Dengan berkat lapar, tuan-tuan, nafsu itu tunduk. Sebab itu kata buat orang-orang soleh, barang siapa yang kenyang perutnya, maka laparlah anggotanya. Bila perut kenyang, anggota semua seronok nak buat maksiat. Mata jadi bernafsu. Bila perut kenyang, tangan jadi bernafsu, mulut jadi bernafsu, nafsu jadi kuat bila perut kita kenyang. Semua dosa kita nak buat. Tapi barang siapa manja'at batnuhu, siapa yang lapar perutnya, nescaya kenyanglah anggotanya, kata orang soleh. Bila kita lapar perut, anggota kita semua tenang, tunduk. Tengok bila kita lapar, nak ajak buat benda-benda, tak mau. Tak nak buat, tak ada mood nak buat sebab lapar. Tapi cuba perut kenyang, semua mood ada. Sebab itu Allah Ta'ala punya hikmah, nak zahirkan sifat malaikat, manusia ni kena berlapar. Dan hairannya, tuan-tuan, satu fakta yang menarik, tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang puasa. Imam, Masya Allah, Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitabnya Lawaqi Anwarul Kursi bagi tahu, kenapa ibadat-ibadat lain, Allah kata ibadat lain semua untuk kalian. Semua untuk kalian. Kullu amali ibn Adam lahu. Semua ibadat anak Adam untuk diri dia. Padahal kita dalam doa iftitah kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita buat semua untuk Allah. Tapi Allah kata
Kamu buat untuk aku, tapi aku pulang balik semuanya kepada kamu. Aku nak dalam banyak-banyak ibadat yang kamu buat, satu je aku nak. Illa sawm, melainkan puasa je aku nak untuk aku. Yang lain, aku akan bagi ganjaran kepada kamu ikut kebiasaan, ikut biasa. Biasa macam mana? Nabi kata setiap perbuatan anak Adam diberi pahala bermula daripada 10 hingga 700. Itu maksimum Allah bagi. Melainkan puasa. Puasa ni kata ulama satu ibadat yang Allah Ta'ala bagi pahala tanpa perhitungan. Bahkan ulama kata nanti di hari kiamat, fakta menarik ya tuan-tuan, bila mana kita buat dosa sesama manusia, kita buat zalim pada orang, amalan kita akan dibagi-bagikan kepada orang yang kita naik, yang kita inayai, yang kita zalimi. Semayang kita kena bagi ke orang, Quran kita dibagi ke orang, haji kita dibagi ke orang, umrah kita dibagi ke orang, tahajud kita dibagi ke orang, tapi Allah simpan puasa. Habis dah semua ibadat dah dibagi-bagi pada orang. Allah jadikan puasa sebagai untuk tampung mana lagi yang tak cukup. Ada orang tuntut lagi, pahala saya tak cukup lagi, dia buat naya saya dekat dunia. Allah bagi pahala separuh, dan separuh lagi Allah simpan untuk sebagai ganjaran menanti kita pahala bighairi hisab, untuk Allah Ta'ala letakkan kita tempat yang paling tinggi dalam syurga Allah Ta'ala. Ini benda yang paling pelik. Fakta yang paling pelik saya baru baca dalam kitab. Ulama kata kenapa Nabi beritahu puasa ini pengkifarah bagi sekalian dosa, iaitu nanti di hari kiamat. Kata ulama, Masya Allah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, dia beritahu nanti di hari kiamat, bila orang tuntut pahala daripada kita dah habis, Allah Ta'ala akan bayar dengan puasa yang baki, dan selebihnya bila dah habis, maka dengan ibadah puasa inilah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan melalui perantaraan puasa, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Allah sangat suka pada puasa. Kerana ada dua sebab, dua keistimewaan puasa yang tak ada pada ibadat yang lain. Masya Allah, sangat, point ini sangat interesting tuan-tuan. Yang pertama, kata Imam Al-Sya'rani, kenapa Allah sangat mencintai puasa, dan kita wajib mencintai puasa kerana puasa dicintai oleh Allah dan Rasul. Yang pertama, kata Imam Al-Sya'rani, pada puasa terdapat sifatun somadaniyah, sifat persamaan antara hamba dengan Tuhan. Padahal kita ni dalam belajar ilmu akidah, laisa kamitslihi syai', Allah tak boleh diserupakan dengan makhluk, betul tak tuan-tuan? Tapi dalam puasa, Allah suka kita ada sikit persamaan dengan Tuhan kita. Kalau Tuhan tak makan, Tuhan tidak minum, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak mengantuk, dan Tuhan tidak ada anak dan isteri, maka dalam bulan Ramadan, orang beriman, kita tinggalkan makan dan minum kita. Ulama kata meninggalkan benda haram, mengumpat apa semua, itu biasa. Tapi meninggalkan benda halal kerana Allah, makan yang halal, minum yang halal, isteri yang halal, kita tinggalkan. Bercakap sia-sia, kita tinggalkan. Orang ajak kita mengumpat, kita tinggalkan. Orang ajak kita berkelahi, kita kena cakap saya sedang berpuasa. Kita berjaya kontrol nafsu kita. Tuan-tuan boleh, ini sifat yang sangat Allah banggakan. Yang kedua tuan-tuan, kata Imam Al-Sya'rani menarik tentang puasa ni. Ulama kata semua ibadat-ibadat lain yang kita buat boleh dimasuki, diresapi unsur riak tuan-tuan. Semua ibadat boleh datang riak. Tengah baca Quran boleh riak, tengah kita semayang boleh riak, nanti kita tarawih boleh riak, tadarus boleh riak. Tapi puasa satu-satunya ibadah yang Allah selamatkan daripada unsur riak. Tak pernah kita jumpa ada orang dia berbangga dengan lapar dia, kan? Kalau dia bangga, cuba tunjuk lapar awak macam mana. Boleh tunjuk awak punya lapar dengan saya punya lapar, mana lebih? Kan? Selalu kita cakap dengan kawan kita, jangan kau fikir kau punya barang saja, aku punya barang kau tak tahu, kan? Selalu kita cakap gitu tak? Sekarang ni jangan kau fikir lapar kau je, lapar aku pun lapar juga. Cuba tunjuk lapar macam mana. Boleh riak tak dengan lapar? Tak boleh tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan mulia, untuk orang beriman, lapar ni satu nikmat sebenarnya, bukan satu musibah. Lapar ni satu nikmat. Sebab itu tuan-tuan mulia, Nabi minta lapar. Nabi minta biar kenyang satu hari, lapar satu hari. Rupanya lapar ni satu nikmat. Berkat lapar ni tuan-tuan, macam-macam kebaikan Allah bagi kepada kita. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan,
Satu benda yang ajaib berlaku bila masuk malam pertama bulan Ramadan nanti, Allah buka ke tujuh pintu langit. Normal day tuan-tuan, hari biasa, langit cuma dibuka oleh Allah waktu pagi dan petang. Ya ta'aqabu fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar. Malaikat shift pagi naik, maka dibuka pintu langit untuk dia orang. Nanti malaikat shift malam petang pula naik, dibuka pintu untuk dia orang. Dia orang bagi laporan pada Allah Ta'ala apa yang anak Adam buat di dunia, masya-Allah. Tapi bulan Ramadan tidak ada shift 24 jam Allah buka pintu langit supaya amal kita naik, cash kita naik, dan cash dapat dia punya jawapan dituntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tutup segala elemen yang menakutkan. Neraka ditutup oleh Allah supaya hamba Allah beribadat di bulan ini. Walaupun bulan biasa kena ada takut dan harap, di bulan Ramadan lebihkan harapan daripada ketakutan. Sebab neraka dah tak ada, dah ditutup. Dan tuan-tuan mulia, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Dan syurga dihiasi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa yuzayyanu lahumul jannatu kulla yaumin. Setiap malam Allah hiasi syurga kita. Malam semalam dah cantik, malam ini lagi cantik, malam besok lagi cantik, malam lusa lagi cantik. Sampai syurga bertanya kepada Allah, ya Allah, kami dah begitu cantik, bila Engkau nak pulangkan tetamu kami, kekasih kami? Kami dah rindu dengan mereka. Allah SWT beritahu, bersabarlah wahai syurga. Yushiku ayyakun, masanya telah hampir tiba, tak lama dah. Aku bagi peluang umat Muhammad ni berpuasa dulu. Bagi dia sembahyang tahajud puas-puas tahun ini. Bagi dia baca Quran puas-puas, masya-Allah. Di zaman Nabi SAW, tuan-tuan melihat terdapat 2 orang sahabat Nabi yang memeluk Islam serentak. Tetapi seorang tu mati 2 tahun lebih awal. Seorang lagi mati 2 tahun kemudian. Yang pertama tu mati syahid. Tapi yang mati kedua tu mati syahid juga, tapi selepas 2 tahun baru mati. Tapi satu malam seorang sahabat dia bermimpi melihat yang mati 2 tahun kemudian itu. Dia masuk syurga lebih dulu daripada yang mati syahid mula-mula, tuan-tuan. Ini pelik. Patutnya mati dulu, masuk syurga dulu, yang mati kemudian masuk syurga kemudian. Tapi Allah tukar, tuan-tuan. Yang masuk mati kemudian masuk syurga dulu, yang mati dulu masuk syurga kemudian. Sahabat Nabi ni datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nak tanya apa dia punya tafsiran mimpi ni. Nabi kata tidak ada benda yang pelik. Kamu nampak pelik, tapi bagi aku tidak pelik. Sebab orang yang mati kemudian dia sempat berpuasa 2 kali Ramadan berbanding dengan kawan dia. Satu Ramadan berbanding dengan Ramadan yang lain. Antara tak boleh dibilang kabukan langit ke bumi, lagi tinggi darjah dia. 2 tahun dia hidup lebih daripada masa kawan dia meninggal. Berapa ribu semayang sunat dia telah buat, berapa ribu semayang fardu dia telah tunaikan, berapa banyak zikir dia telah buat, berapa banyak baca Quran dia telah buat. Sepanjang 2 tahun dipanjangkan usianya, masya-Allah. Kita sekarang ni Allah tak bagi peluang lagi tahun ini, tuan-tuan. Tahun lepas Allah tak matikan kita. Allah bagi sekali lagi peluang tahun ini. Allah nak tengok. Dan hebat sepanjang malam di bulan Ramadan ada satu orang malaikat memberikan motivasi buat kita semua. Ya baghil khair aqbil, wahai pemburu kebaikan, maju, 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 maju. Ya baghil syarri aqsir, wahai pemburu dosa dan maksiat, berhenti buat maksiat. Ini bukan bulan dosa. Ini bulan suci. Ini bulan yang hebat. Sebab tu ulama kata jangan berani buat satu dosa pun di bulan Ramadan. Satu dosa kita buat, ibarat kita dah menakung air banyak dalam tangki, tuan-tuan, dah penuh tangki. Tiba-tiba di bawah tangki tu ada sikit je lubang. Tuan-tuan mulia, kita tak dah penat-penat sepanjang malam, tiba-tiba pagi besok tangki kita kosong. Sebabkan dosa yang kecil. Lepas tu jangan pernah berani mengumpat. Dah tentu di bulan Ramadan, channel maksiat semua ditutup oleh Allah. Tapi tuan-tuan ada 2 lagi channel yang masih terbuka. Kalau kita main dengan channel ni, rasa-rasanya terkena juga, tuan-tuan. Yang pertama, television. Ini old school punya, zaman muda. Zaman kita kecil-kecil dulu, kalau tengok TV tu, daripada tak nak tengok benda-benda yang lawa, tuan-tuan, tertengok juga sinetron, tuan-tuan. Dah tengok sinetron tu, bukanlah dosa tengok aurat saja. Tengok benda yang lawa pun dah termasuk dalam melalaikan yang Allah tak suka dalam bulan Ramadan. Tapi yang lebih berat sekali, tuan-tuan, di bulan Ramadan ini, makhluk yang depan saya ni, tuan-tuan. Ini makhluk depan saya ni. Inilah channel maksiat yang kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati,
puasa kita tidak mendapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga, dan berjaga malam kita tak dapat apa-apa melainkan letih dan penat semata-mata. Masya-Allah. Sebab tu kena hati-hati. Allah dah bagi, saya terfikir kenapa Allah bagi puasa pada kita. Memang Allah kata puasa orang dulu dengan puasa orang sekarang sama. Berarti apa kelebihan kita? Ada kelebihan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi lain. Puasa dia orang lain, puasa kita lain. Yang pertama dari segi pahala. Masya Allah. Dari segi pahala, Allah kata yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mudahkan kamu masuk syurga. Allah tak nak susahkan kamu. Orang dulu nak masuk syurga payah. Ibadat dia susah, syariat dia ketat, berat. Umat Nabi Muhammad semua diringankan oleh Allah, sembahyang 50 jadi 5. Puasa kita tuan-tuan, memang orang dulu puasa kita puasa, tapi puasa kita sekali puasa amalan fardu, Allah kira 70 kali ganda. Amalan sunat dihitung amalan fardu. Dan Imam Mujaddid Al-Fisadi beritahu, satu amalan sunat kalau kita timbang dengan satu amalan fardu kalau ditimbang dengan amalan sunat, 1000 amalan sunat baru sama nilai satu amalan fardu. Untuk umat Muhammad, Allah berlebih kurang. Aku nak mudahkan kalian. Sebab aku dah berjanji dengan Nabi kamu, sesungguhnya umat kamu lah paling ramai menjadi penghuni syurga, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Pada akan bagi dan bagi sehingga engkau redha. Cara Allah nak tolong kita macam mana? Allah tengok ibadat kita sepanjang tahun. Kalau aku tengok ni lambat ni, kalau aku tak support dia orang ni, tak bagi package rangsangan, tuan-tuan mulia rasanya nak niaga tu tak berapa nak lepas, sebab modal tak cukup. Jadi Allah Ta'ala bagi package rangsangan melalui puasa. Masya Allah. Kita sembahyang tarawih sepanjang malam 70 rakaat, Allah kira fardu tuan-tuan. Tahajud kita fardu, doa kita fardu, sedekah kita fardu, iktikaf kita fardu. Yang sunat di bulan lain semua Allah kira fardu. Tak ada yang murah untuk umat Muhammad, semua mahal belaka. Tuan-tuan mulia, kalau kita tak rebut peluang ni tuan-tuan, esok di hari kiamat, jangan cemburu dengan umat lain. Umat lain Allah bagi kelebihan panjang umur 1000 tahun mereka hidup. Sebab itu bila disebut tentang ibadahnya orang terdahulu, sahabat Nabi jadi cemburu. Sebab di zaman Bani Israel, satu orang nak dipanggil wali Allah. Kita hari ni nampak orang pakai jubah serban sikit, kita panggil tak wali lah tuan-tuan. Ini tak wali besar dia. Padahal dia baru je berhijrah tuan-tuan. Orang panggil dia tak wali lah, ustaz. Baru nak berubah. Saya ni bukan ustaz, saya baru nak start dia kata. Kita dah panggil dia ustaz dah. Dia baru 2 hari kan, pakai serban. Dah jadi wali Allah. Zaman Bani Israel dulu, tak dinamakan wali Allah selagi tidak lepas satu nisab ibadat selama 1000 bulan. 1000 bulan pada 83 tahun 4 bulan. Satu orang tu ibadat siang malam pagi petang, tak buat satu dosa sepanjang 83 tahun, baru dipanggil layak menjadi ahli ibadat seorang abid. Dan tak dinamakan seorang mujahid pejuang agama. Kita hari ni orang korban sikit, oh dia hebat dia orang korban ni. Ini besar sumbangan daripada Islam ni, jangan main-main. Zaman Bani Israel dulu, nak dinamakan mujahid, nak dapat gelaran mujahid, kena berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun tak balik rumah tuan-tuan, berjuang di jalan Allah. Kalau tak mati, balik, baru dapat satu gelaran mujahid fi sabilillah. Umat Nabi Muhammad SAW tak payah pergi berjuang ke jalan Allah nak dapat gelaran mati syahid. Hidupkan satu sunnah Nabi di akhir zaman dan dapat pahala mati syahid. Dan tuan-tuan mulia, umat Nabi Muhammad bukan kalian, bukan level itu, kata Allah Ta'ala. Level kalian ibadat kita satu malam saja di malam Lailatul Qadar mengatasi seluruh kehebatan Bani Israel beribadat selama 1000 bulan. Umat Nabi Muhammad punya ibadat semalaman boleh mengalahkan semua ibadat Bani Israel. Allah itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah kita faham betapa baiknya Allah pada kita. Allah layan kita, Allah belai kita, Allah sanjung kita. Allah Ta'ala layan kita ni, Allah santuni umat Nabi Muhammad demi nak hiburkan hati kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Ya tuan-tuan, boleh kita masuklah Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Sebab saya baca 3 hadis. Ketiga-tiga hadis ni sama je. Dia punya matan ni, cuma berbeza amalan saja tuan-tuan. Yang pertama Nabi sebut, man shoma ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
dengan membawa semangat iman, keyakinan. Apa makna iman? Kita yakin puasa ni perintah Allah, tarawih ni perintah Allah, khatam Quran ni perintah Allah, tahajud ni perintah Allah, zikir perintah Allah, bagi makan orang berbuka puasa perintah Allah, doa perintah Allah, taubat perintah Allah, istighfar perintah Allah, iktikaf perintah Allah. Yakin? Kita yakin semua perintah Allah. Yang kedua tuan-tuan, ihtisab, mengharapkan ganjaran yang Allah janji tadi. Semua pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ada ulama kata makna ihtisab adalah ikhlas. Buat ibadat dengan ikhlas sepenuhnya kerana Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun seluruh dosa-dosa kita yang terdahulu. Rupanya tuan-tuan, Allah bagi Ramadan sebab Allah nak ambil peluang nak ampunkan dosa kita setahun, tuan-tuan, dosa kita yang lalu, dosa kita yang lampau. Yang kedua, Nabi beritahu hampir sama dia punya sebutan ni, man qama Ramadan. Jadi man shoma. Jadi man qama, siapa yang bangun solat tarawih dengan penuh yakin ini perintah Allah. Tarawih ni sunnah Rasulullah. Nabi tak pernah tinggal solat tarawih sampai akhir hayat. Tarawih Nabi panjang, tarawih kita pendek, tapi sama-sama perintah Allah, sunnah Nabi, dan penuh dengan yakin janji Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampun dosa-dosa terdahulu. Nabi tambah satu lagi hadis, man qama lailatul qadri. Barang siapa bangun beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, Allah ampun dosa terdahulu. Rupanya Allah ni, dia nak ambil peluang. Kalau di langit malaikat tak buat dosa, mana Allah nak ampun dosa malaikat? Tak zahir sifat pengampun Allah. Tapi di dunia ni, kita buat dosa setahun. Datang bulan Ramadan, kita buat ibadat, Allah ampun dosa setahun. Malaikat kata memang Allah Maha Pengampun. Memang Allah Maha Pengampun. Dekat langit tak nampak. Tapi bila Allah buat manusia ni, baru nampak kehebatan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Nak nama Maha Pengampun, kalau buat sekali, satu kali buat salah, orang minta maaf kat kita, ya, kali ni I maafkan dia. Tapi next time, insyaAllah, jangan buat lagi. Buat sekali lagi, kena. Itu manusia, tuan-tuan. Itu bukan Maha Pengampun. Manusia, kerana hati kita kecil. Tapi Allah, beribu kali kita buat dosa, beribu kali kita bertaubat, diampunkan oleh Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Saya tak cerita rahsia. Tuan-tuan boleh, malaikat yang memikul aras ni tuan-tuan, kerja dia pikul aras. Pikul aras Allah Ta'ala. Tapi di bulan Ramadan, Allah telah perintahkan malaikat pemikul aras berhenti buat kerja kamu. Kerja kamu sekarang mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW. Doa kita makbul, dosa kita diampunkan oleh Allah. Hebatnya umat Nabi Muhammad, kita sedang berpuasa, Allah perintahkan para malaikat, ikan di laut, semut dalam sarang, serangga di hutan, binatang-binatang buas di hutan, semuanya hari-hari sibuk mohon istighfar kepada umat Muhammad yang sedang berpuasa. Kita duduk tidur, tuan-tuan, tapi dosa kita diistighfarkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Sebab itu tuan-tuan dan rahmatullah, Allah beritahu yuridullahu bikumul yusra, Allah nak mudahkan kita masuk syurga. Wala yuridu bikumul usra, Allah tak nak susahkan kamu. Walitukmilul iddah, tujuan Allah bagi puasa ni ada 5 tuan-tuan. Yang pertama untuk takwa, yang kedua kerana Allah nak mudahkan kita, yang ketiga Allah Ta'ala nak suruh kita belajar menyempurnakan iddah. Kita ni kalau sebut iddah, tuan-tuan, apa yang kita faham? Iddah cerai lah. Lepas kena cerai, kena beriddah, kena berkabung. Tuan-tuan boleh, rupanya kita ni tak sedar, semua orang di antara kita ni ada iddah ni, Masya Allah. Iddah apa? Bilangan ibadat. Selalunya tuan-tuan, tahajud kita malam biasa berapa rakaat? 2 rakaat. Iddah yang sempurna tahajud kita ni tuan-tuan, kena banyak rakaat. Tapi kita kalau tak bulan puasa, tak buat. Maka Allah telah jadikan Ramadan untuk sempurnakan iddah tahajud kita. Iddah duha kita 12 rakaat. Iddah qabliyah ba'diyah tu ada juga tuan-tuan, 12 rakaat. Iddah Quran, Quran kena khatam 2 kali setahun, kata Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak khatam Al-Quran 2 kali setahun akan dihisap oleh Al-Quran, dihujah oleh Al-Quran di hari kiamat nanti. Nabi beritahu puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang menyempurnakan kedua-duanya. Quran akan beritahu, ya Allah, aku menghalang dia tidur di malam hari, ampunkanlah dia, masukkan dia ke syurga. Puasa pula cakap pada Allah, aku menghalang dia makan di siang hari, masukkan dia ke dalam syurga, selamatkan dia dari api neraka. Kedua-dua syafaat ini akan diterima oleh Allah Ta'ala.
Agak-agak kalau tak ada Ramadan khatam nak Quran kita tuan-tuan, Allah bagi peluang bulan puasa. Berhenti buat kerja-kerja dunia semua. Tumpukan pada ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah kata sempurnakan iddah. Ada orang ambil banyak zikir daripada guru-guru. Selalunya tak habis. Orang suruh 1000, dia buat 200. Orang kata 500 selawat, dia buat 100. Kita dilalai tuan-tuan. Bila nak sempurna iddah? Bulan Ramadan lah, barulah boleh zikir cukup. Kalau tak, selalu tak cukup. Quran 1 juz satu hari, budak hafiz kena baca 3 juz satu hari. Kalau tak ada Ramadan, tak boleh nak baca 3 juz satu hari. Tapi Allah telah bagi peluang. Setan dah tak ada, musuh dah tak ada. Sekarang kau pecut, kau ambil peluang. Boleh tu bel'addah, boleh tu kabirullah ala mahadakum. Yang keempat, tujuan aku bagi puasa kepada kamu supaya kamu banyak bertakbir di atas hidayah yang aku bagi kepada kamu. Islam ni satu hidayah. Bertakbir banyak-banyak. Dalam bulan Ramadan, semayang tarawih, Allahu Akbar. Di seluruh dunia bergema takbir. Nanti pagi raya, bertakbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa takbir pagi raya? Tanda kesyukuran Allah bagi hidayah saya jadi orang Islam. Kesyukuran Allah bagi puasa dekat kami. Berkat puasa, syahrun awaluhu rahmah. Inilah bulan di awalnya Allah turunkan rahmat, di pertengahannya Allah turunkan keampunan, dan di penghujung bulan Ramadan untuk umat Muhammad ada berita gembira. Nama-nama sekian ini akan dibebaskan daripada api neraka Allah Ta'ala. Umat lain ke akhirat baru tahu. Umat Muhammad dekat dunia, malaikat dah tahu, kita tak tahu, tapi malaikat dah tahu. Ini nama dia pada malam ini diumumkan sebagai calon ahli syurga, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, ini peluang yang sangat besar. Peluang keemasan yang Allah bagi. Tuan-tuan, pahala puasa lain, pahala sabar lain. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita ingat pahala Ramadan dah besar. Allah kata aku tambah pahala lebih besar lagi daripada pahala Ramadan, itu pahala Lailatul Qadar. Khas special untuk umat Muhammad. Tak ada Lailatul Qadar untuk umat dulu. Hanya Lailatul Qadar untuk umat Muhammad. Bertepatan ibadat pada malam itu dapat pahala free. Ulama kata pahala semalaman itu lebih banyak daripada pahala beribadat seumur hidup. Kita mungkin mati pada usia 60 tahun, 70 tahun. Tapi Allah bagi pahala Lailatul Qadar sampai 80 tahun. Ulama kata siapa dapat 10 kali Lailatul Qadar, seakan-akan dia telah hidup di dunia 800 tahun. Dekat 1000 tahun. Kalau dapat 12 kali, dah sampai 1000 tahun umur kita, dah sama dengan umat Nabi Nuh AS. Tapi Allah kata aku tak redha darjat kita sama dengan umat Nabi Nuh AS. Aku nak umat Muhammad lebih lagi. Sebab itu Allah kata Ramadan ini, kata Nabi, bulan kesabaran. Dan kesabaran di balasannya syurga. Sebab itu tuan-tuan, dihimpunkan dalam Ramadan ini 3 jenis sabar. Ulama tasawuf kata apa? Sabar ada 3 kan? Sabar daripada buat maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam ujian. Ketiga-tiga sabar ni Allah kumpul dalam Ramadan. Waktu lain satu je sabar. Tengah nak buat baik, ada halangan, sabar. Nak buat maksiat, tinggal, sabar. Kena uji oleh Allah. Sekarang ni musim ekonomi tengah teruk, sabar. Nega tak apa cantik, sabar. Tapi bulan Ramadan Allah kumpulkan 3 sabar. Allah nak bagi sepenuh pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aku sempurnakan ganjaran orang yang bersabar ini tanpa hisab pahala ni. Lebih hebat daripada Lailatul Qadar lagi pahala sabar. Tapi hari ini kita tak faham kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmatullah, maka sebelum kita akhiri, masya-Allah, ceramah amal Ramadan kita, saya nak cerita kepada tuan-tuan beberapa kesilapan kita sewaktu kita berpuasa. Yang sampai hari ini, kenapa kita bertanya, kenapa dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun saya puasa, rasanya tak bertambah takwa di hati kita. Kita puasa umur 10 tahun dengan puasa umur 60 tahun ni sama ke tidak, tuan-tuan? Sama ya? Sebab apa? Yang pertama, kesilapan kita kerana hari ini kita menganggap bila ulama bagi puasa kepada 3, puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas.
Puasa orang awam hanya meninggalkan lapar dan dahaga. Puasa khawas, kita berpuasa 5 panca indera kita daripada buat maksiat, mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Puasa khawasul khawas, iaitu puasa kita menghilangkan fikir dunia daripada pemikiran kita, daripada hati kita, daripada selain daripada Allah Ta'ala. Kita duk ingat puasa yang istimewa ni untuk wali-wali Allah. Jadi kita tak boleh. Kita orang biasa. Jadi selagi kita berfikiran begitu, sampai kiamat kita puasa pun macam itulah juga. Puasa tak ada perubahan. Kita masuk madrasah Ramadan, tak berjaya mendidik kita jadi orang Islam yang lebih baik. Sehingga kita naik dengan bimbingan ulama, kita Masya Allah naik lagi makam yang kedua. Naik makam yang ketiga. Sebelum mati, saya berazam nak puasa seluruh anggota saya, termasuk hati dan perasaan, daripada mengingati selain daripada Allah Ta'ala. Barulah akan ada perubahan dalam puasa kita. Kalau tak, setakat lapar, Muhammad Zakaria rahmatullahi beritahu, kalau kita tidak berpuasa dengan sebenar-benarnya, kita sebenarnya tak puasa pun. Kita hanya ubah jadual makan kita saja, tuan-tuan. Ya, Masya Allah. Kita bukan puasa tapi kita ubah jadual makan. Maknanya kita sarapan pagi pukul 7, kita makan tengah hari waktu more, dan kita makan malam waktu sahur. 3 kali juga kita makan. Itu yang pertama. Kita kena ubah keazaman kita tahun ini. Saya tak nak lagi puasa cara orang awam. Saya nak puasa cara orang istimewa khawas, VIP punya puasa, iaitu meninggalkan. InsyaAllah saya akan kontrol lidah saya, jaga mata saya, telinga saya, tangan saya. Sekarang ni gatal tangan. Nak tekan like, nak tekan share ini yang nak puasa ni. Nak kontrol tangan. Lepas baca WhatsApp, nak baca YouTube pula. Lepas YouTube, Facebook pula. Lepas Facebook, TikTok pula. Tengok orang buat TikTok live. Uish, power ni, saya pun nak buat juga. Lama-lama terlepas baca Quran. 3 jam tu boleh dapat 3 juzuk. 3 jam menghadap handphone, dah boleh baca Quran 3 juzuk. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, yang kedua, kesilapan kita. Ulama kata siapa yang nak dapat hakikat puasa, hendaklah dia tahap kelaparannya di bulan Ramadan pada tahun itu lebih tinggi tahap kelaparan berbanding pada bulan-bulan biasa. Kalau siapa yang kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya ni An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kata hari ini kebanyakan orang Islam melatih bermewah-mewah sewaktu berbuka puasa. Ayat ni kena kat siapa tuan-tuan? Kebanyakan kita hari ni berlatih bermewah-mewahan. Sampai bulan puasa, orang kafir respect dah tengok orang Islam puasa. Tapi bila tengok orang Islam berbuka puasa, buang makanan. Saya jadi imam kat Jepun dulu tuan-tuan. Orang masjid masak biryani, sebab tu jangan masak tengah lapar. Jangan shopping tengah lapar. Bila masak tengah lapar, kita rasa sibuk orang nak makan ni. Dia pun masak. Tiba-tiba datang 20 orang. Jadi yang lain kena buang. Saya sebagai imam kena buang makanan pagi-pagi. Dekat Jepun tempat buang sampah, sampah basah cuma 2 kali seminggu. Sampah kering 5 hari seminggu. Masjid kita, dah maaf bukan masjid sini lah, masjid saya di Jepun dulu. Tuan-tuan, kita buang makanan basah hari-hari. Jadi pihak majlis bandaran, dia tak akan datang ambil hari-hari sebab kita punya tertib kita 2 kali seminggu. Tapi orang Islam buang makanan hari-hari. Kami orang Jepun, kami nak makan seorang, kami masak semangkuk. Tak lebih. Kalau 2 orang, 2 mangkuk. Tak ada. Tak pernah berlaku pembaziran dalam makanan diorang. Orang bukan Islam. Kita hari ini membazir sebab Masya Allah, nafsu kita masih belum tunduk sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Masih nak bermewah-mewah dalam makan. Sebab itu kata Imam Al-Wahhab Sya'rani, satu orang tidak akan mendapat hakikat puasa sehinggalah lapar dia melebihi pada bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Macam mana cara nak dapat lapar? Waktu berbuka puasa Nabi kata hasbuka luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah beberapa suap yang kamu makan sekadar-kadar boleh menegakkan tulang belakang kamu. Rupanya betul. Saya pernah buat ni tuan-tuan. Saya azam tahun itu, saya tahu saya tak nak makan kenyang-kenyang. Saya nak makan sekadar, orang Kelantan kata ruh hidup je. Boleh ada sedikit tenaga energi nak tarawih malam tu. Kita bukan lagi pergi bazar Ramadan. Sebab tu masalah juga bazar Ramadan tuan-tuan.
Bila pergi bazar Ramadan petang memang niat nak makan sikit hari ni, tapi bila tengok semua kedai tu masya-Allah, air ni bila tengok nafsu tengah lapar, kita dah tahan ni, tiba-tiba nampak air kuning, air tebu, air putih, kan? Kacang soya, nampak laksa, nampak rojak. Rasa-rasanya semua kena beli. Tuan-tuan yang mulia, bila kita makan je sebanyak-banyaknya, minum air sebanyak-banyaknya, nanti start tarawih tuan-tuan, mata dah mula mengantuk tuan-tuan. Saya azam tahun ni Ustaz, 20 rakaat insya-Allah. Saya nak panggil imam tarawih daripada Kemboja datang jadi imam kat tempat kita, baca sedap-sedap. Memang imam tu dah sedap dah, tapi bila mata dah mengantuk tuan-tuan, yang sedap jadi dah tak sedap pula tuan-tuan. Apa pasal imam baca sabih pula malam ni? Apa pasal imam baca hal alaq hadisul ghasyah? Baca inna a'tayna qul Allah tak boleh ke? Bila kita perut dah kenyang, tuan-tuan, bukan salah imam, salah perut kenyang. Sebab dia disebut tadi, bila perut kenyang maka anggota kita jadi lapar. Bila perut kita lapar, anggota kita kenyang. Mana kenyang, dia nak buat benda baik tuan-tuan. Itu kesilapan kita. Kesilapan sebelum berbuka puasa ni tuan-tuan, ada 2-3 kesilapan. Yang pertama, makan banyak. Yang kedua tuan-tuan, dah beli banyak makanan tu tak apa, tak sampai makanan tu ke meja jiran kita sebelah tuan-tuan, insya-Allah. Sedangkan hebatnya orang Arab, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah Madinah musim bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang kaya-kaya ni dia buat kemah besar, kanopi besar tuan-tuan, sebesar masjid ni. Itu saya seorang je bagi makan untuk orang macam tu. Masya-Allah. Saya pernah kumpulkan duit rakyat Malaysia RM55,000 tuan-tuan untuk jamu jemaah orang sana berbuka puasa. Masya-Allah, kita seronoklah. Tetapi tiba-tiba satu rasa yang pelik berlaku satu hari. Kami nak habiskan duit RM55,000, tinggal 2 hari lagi Ramadan nak habis. Duit banyak lagi. Sudah belanja sampai hari itu tak sempat beli juadah berbuka puasa. Yang kita bagi itu semua dapat kat orang, kami tak makan pemberian yang kita bagi itu. Kita minum air dengan masa buka puasa, azan berkumandang. Tengah berbuka puasa, kawan saya, Tuan-Tuan Cik Zul, pegawai Maybank dekat Kuala Lumpur, tiba-tiba air mata dia mengalir. Dia kata, Ustaz Lim, tu terang saya cakap. Abang cakap, 50 tahun abang puasa, ini kali pertama abang rasa kemanisan yang betul-betul manis. Indahnya puasa, padahal hari ni kita tak makan apa pun Ustaz. Kita makan kurma dengan air zam-zam Ustaz. Tapi kenapa hati abang rasa gembira dan bahagia sangat? Saya cakap, abang baru amalkan satu sunnah Nabi dalam berpuasa, iaitu bagi makan orang Islam berbuka puasa tuan-tuan. Menjamu orang berbuka puasa. Berapa besar dah gembira Allah bagi dekat hati abang. Abang tak pernah rasakan macam ni bang? Ini baru abang sedekahkan RM50,000 tu, duit orang abang. Cuba abang sedekah RM55,000 tu, duit abang sendiri. Lagi bahagia bang. Kita hari ni duk ajak orang, saya lah ustaz-ustaz, jom tuan-tuan kita infak untuk belanja bulan Ramadan. Sedekah terbaik, sedekah bulan Ramadan. Nabi kata, umrah di bulan Ramadan sama macam menunaikan umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dapat buat umrah tahun ni, saya ucapkan tahniah tuan-tuan, akhir Ramadan. Doakan saya pun nak pergi. Dia tak tahu, alhamdulillah. Sejak saya pergi 10 hari akhir Ramadan di Mekah, saya tak boleh mencari gantian. Masjid mana yang boleh ganti suara Imam Sudais tuan-tuan? Masjid mana boleh ganti tarawih dan juga tahajud di tengah malam? Kita baru nak tidur dekat hotel, pukul 12 malam baru nak balik, tiba-tiba Allahu Akbar. Tak jadi tidur. Kalau tidur ni rasa macam munafik pula kan. Allah dah hantar kau jauh-jauh, boleh semua lepak kat rumah. Allah hantar kau 10 akhir Ramadan, takkan nak tidur lagi. Tuan-tuan, ini kehebatan suasana, masya-Allah. Saya kata kita kena latih tahun ini insya-Allah sebanyak-banyak. Kita orang Melayu, apa silap kita? Kita buat apa? Tulis nama siapa nak bagi makan untuk moreh. Betul tak? Moreh itu dapat pahala bagi makan orang, tetapi pahala yang paling mahal berbuka puasa tu bukan moreh. Jadi kita buat jadual berbuka puasa, iftar. Dan kita orang masjid pun latih diri kita berbuka puasa di masjid. Senang, lepas buka terus sembahyang. Kalau kita buka kat rumah, insya-Allah lepas buka kan sebatang dua batang dulu nak menghabis, orang habis sembahyang kan, maka tiba-tiba azan isya, tak habis terlepas sembahyang maghrib tuan-tuan. Dah itu silap kita.
Dan tuan-tuan, kesilapan yang seterusnya tuan-tuan, sikit lagi insya-Allah minta ampun dan maaf, iaitu kita tidak mengambil peluang sebelum berbuka puasa dengan berdoa. Banyak kita habis sibuk, anak yang puasa duduk sini, anak tak puasa duduk sana. Betul tak Pak tuan-tuan? Kenapa ada diskriminasi? Kenapa kita membagi-bagikan, membeza-bezakan anak puasa dengan anak tak puasa? Patutnya anak tak puasa tu kita bagi makan lagi sedap, supaya dia tahu happynya bulan Ramadan, bestnya bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan saya kecil-kecil tak dapat sate, tak dapat rojak, tak dapat laksa. Abang puasa dapat rojak, dapat laksa. Kita kecil-kecil dulu macam tu lah tuan-tuan. Kita dah besar ni, kita kena latih biar anak kita enjoy dengan Ramadan. Bagi dia makan sedap-sedap, tetapi tuan-tuan dengan kadar yang tadi insya-Allah ta'ala. Takut nanti sibuk-sibuk saya berbuka berpuasa di Ghana atau Afrika. Saya melihat banyak pemandangan ajaib di sana di bulan Ramadan yang kita boleh belajar. Yang pertama tuan-tuan, menjelang masuk bulan Ramadan, kami tengok di luar masjid dalam gelap. Anak-anak Korea sana tuan-tuan, di Tamale saya pergi sana tuan-tuan. Saya ada tahfiz di Ghana. Dia orang duduk dalam gelap belajar doa berbuka puasa beramai-ramai satu kampung. Ada ustaz mengajar. Mudah aja. Hari ini kita pun ajar anak kita doa berbuka puasa, tapi buka cerita Ipin dan Opin. Anak kita belajar Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Upin Ipin ajar anak kita baca doa berbuka puasa. Sebenarnya di sana ustaz mengajar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu kadal qamaru wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dia ulang-ulang sampai 1 jam, pukul 10 berhenti. Itu suasana yang saya kata tak ada kat Malaysia. Yang kedua tuan-tuan, orang di sana sepanjang tarawih, masa saya duduk sana tu kebetulan World Cup tuan-tuan. Kalau Malaysia World Cup agak-agak time tengah orang tarawih, separuh jemaah hilang tuan-tuan. Tok Imam kata mana ni? Tok Bilal pun tak ada ni. World Cup malam ni Brazil lawan Perancis. Kan saya tengok suasana malam itu, saya dengar berita Ghana, negara dia Ghana lawan satu negara lah, saya terlupa. Masjid saya tengok macam biasa, penuh. Dan yang paling luar biasa, pukul 12 malam saya masuk dalam masjid nak bentang tempat tidur insya-Allah. Orang sana tanya, you people nak buat apa ni? Kata kita nak tidur lah, kejap lagi pukul 1 nak bangun. No. Kita dekat sini, orang sini 10 hari akhir Ramadan memang tak tidur sampai pagi. Macam mana Rasulullah tak tidur, kami pun tak tidur. Tak tidur terus sepanjang malam. Habis tu dia buat apa? Imam naik ke depan, sembahyang tahajud tuan-tuan, 1 juz 1 rakaat. Dan imam baca 10 juzuk. Bukan baca pelan-pelan. Saya ada rekod anak murid saya sana baca Quran macam mana. Nanti tuan-tuan boleh dengar. Pelan je dia baca. Berlagu dengan tajwid 10 rakaat. Habis pukul 4 pagi tuan-tuan. Saya kata dia orang lah betul-betul menghayati makna Ramadan. Sebab apa tuan-tuan, hari ni apa beza kita dengan mereka? Kita hari ni masih letak nombor 8 dengan 20 dalam otak kita. Sebab tu kita tak boleh nak lebih. Sebab kita berkira dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya bulan Ramadan nombor numbers. Bulan lain kau boleh bilang nombor lah. Bulan puasa jangan bilang nombor dah. Terus. Apa nak kira lagi? Kalau imam bawa sampai pukul 12 malam pun kita layan. Kenapa nak hakkan mesti habis tarawih pukul 9.30? Kenapa nak hakkan pukul 10? Selagi kita boleh mendekatkan diri pada Allah, inilah peluang. Nak baca 30 juz tak mampu, imam baca saya dengar dalam tarawih. Di Indonesia tuan-tuan, ada satu pondok Madrasah Pesantren Al-Fatah Temboro tuan-tuan. Ustaz datang, ustaz nak sembahyang 1 juz, ni kat sini. Ustaz nak 3 juz, bilik sana. Ustaz nak 5 juz, bilik sana. 15 juz, belakang sana. 30 juz satu malam tarawih, ada dekat belakang sana. Siapa daya boleh sembahyang. Kita ukur iman kita dengan iman mereka tuan-tuan. Kita orang Malaysia molek-molek 20 tu nenek moyang kita buat. 8 lagu ustaz ya. Dah 8 kita pendekkan insya-Allah taala. Kita anzalna fi lailatul qadr. Naqul wallahu ahad. Masya-Allah. Habis tu bulan puasa ni kita ni orang Malaysia nak sentiasa nombor 1 tuan-tuan. Bangunan pencakar langit paling tinggi. LRT negara lain tak ada, kita ada. Kenapa tarawih daripada 20 kurangkan jadi 8? Bukan marah tuan-tuan, tapi kita kena
fikir-fikirkanlah insya-Allah taala. Dan seterusnya tuan-tuan rahmat Allah, mohon ampun dan maaf, iaitu kita hari ini kesilapan kita menganggap malam Qiyamul Lail hanya malam 23 dengan malam 27. Itu pun kita buat apa? Solat tasbih, solat. Lain pada itu tidurlah. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Nabi SAW daripada malam pertama Qiyamul Lail sampai ke malam terakhir, bahkan malam terakhir, Nabi akan kejutkan semua isteri Nabi, anak Nabi. Bangun Fatimah, bangun Aisyah, bangun Ali, bangun Hasan, bangun Husain. Abah tak boleh tolong kamu di hari kiamat. Tolong selamatkan diri kamu, wahai Fatimah. Bangun! Nabi kejutkan Fatimah. Nabi serius bulan Ramadan. Bulan lain boleh main-main. Bulan Ramadan Abah tak nak anak-anak Abah main-main. Itu Rasulullah SAW. Walaupun bulan lain Nabi tengok anak-anak dia tidur, tak apa. Bulan Ramadan tidak. Bangun wahai Fatimah. Ini kesempatan. Terlepas ini rugi peluang besar. Bangun, Masya Allah. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, kesilapan kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, salah satu daripadanya adalah Masya Allah, kita ni sangat kurang mengaji Al-Quran. Ini kita dapat cerita. Orang perempuan insya Allah saya selalu puji. Isteri saya kadang-kadang hari ketiga tanya berapa juzuk dah yang? 18, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baru 3 hari dah dapat 18 juzuk. Abang hafiz Quran pun baru juz 3 ya. Kan? Lemahnya kita dalam mengaji Quran. Sedangkan kita kata kita mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan? Khatam Quran satu kali di malam hari 30 juz, satu hari khatam Quran di siang hari. Mana Imam Syafi'i baca Quran 60 juzuk satu hari. Inilah mereka yang handal tuan-tuan, yang kita rasa sangat cemburu. Saya pergi ke Ghana, waktu siang kita pergi kedai runcit tuan-tuan, kita tengok semua orang di sana sedang pegang Quran. Okey, kedai runcit tengah baca Quran. Pergi dekat stesen bas tengah baca Quran. Saya tengok budak-budak sana dengan Quran yang macam taksub. Saya tanya dia orang, kenapa ya kat sini? Masya Allah, kawan saya daripada Madinah pergi ke Tanzania tuan-tuan, di satu pulau nama Bimba Island. Dia kata kami melihat di Afrika satu suasana yang tak pernah kami jumpa walau di Madinah Al-Munawwarah. Apa dia? Dia kata di sana kami lihat orang baca Quran menangis, dan kawan duduk sebelah orang baca Quran tu pun kawan dia pun menangis. Kami tak jumpa tempat lain, hatta di Madinah. Di Madinah mungkin orang menangis tengah baca Quran, tapi orang sebelah dengar orang baca Quran tak menangis. Tapi di sana di Afrika ada. Tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita berjalan. Dan satu lagi yang terakhir tuan-tuan, iaitu pengalaman saya belajar di Pakistan 5 tahun tuan-tuan. Bila Ramadan nak masuk, separuh masjid dah ditutup dengan tabir tuan-tuan. Setiap tabir ada nombor-nombor dibuat bilik di belakang sana. Rupanya dalam mazhab Hanafi wajib setiap kampung kena hantar 3 orang wakil sekurang-kurangnya untuk iktikaf selama sebulan di dalam masjid. Bukan iktikaf macam kita keluar masuk masjid sekejap-kejap tak. Ini memang sunnah Nabi. Waktu tahun biasa Nabi iktikaf 10 hari setiap malam akhir bulan Ramadan untuk memburu Lailatul Qadar. Kalau kita tak mula tahun ni rasanya tak mula dah kot. Mana seumur hidup kita dah tak kuat lah. Di sunnah yang paling penting iktikaf 10 hari akhir Ramadan di dalam masjid. Di Pakistan akan berebut orang ni, cuk nombor 1 bilik nombor 1 saya nak duduk. Saya nak hantar ayah saya nak hantar pakcik saya nak hantar anak saya nak hantar wakil keluarga saya, penuh dalam masjid. Abah tak payah risau tentang makan, kami keluarga akan hantar makanan berbuka puasa. Abah tak payah risau tentang baju nak basuh, kami anak-anak akan basuh. Abah dah tua, Abah mampu sembahyang. Tidak niat iktikaf tidur, mampu zikir, mampu selawat. Rupanya dapat kesempatan berhari-hari dalam bulan Ramadan dapat beriktikaf, masya-Allah. Kita hari ini sangat cuai dalam beriktikaf tuan-tuan. Semoga Allah memberkati kita. Sedangkan Nabi tak pernah tinggal iktikaf di sepanjang bulan Ramadan. Jadi kerana itu insya-Allah taala kita ambil peluang tahun ini kita untuk memperbaiki kesilapan dan kekurangan kita. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita yang terindah dan terbaik, paling sempurna. Kita belajar lagi di mana kesilapan-kesilapan kita perbaiki insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan sekadar kita je berubah, tetapi kita bawa anak isteri kita, penduduk kampung kita, masyarakat kita berpuasa sebagaimana puasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu masya-Allah, terakhir sekali pengalaman saya bertarawih di Jepun tuan-tuan. Saya tengok jemaah-jemaah saya datang nak sembahyang ni, dia orang drive 500 km untuk hadir solat tarawih bersama dengan kami. Dan pagi raya tu ramai dia orang jemaah Pakistan, orang Pakistan yang duduk di Jepun. Dia jemput saya jadi imam 3 bulan di sana, di Fuji.
Habis sembahyang raya dia peluk saya menangis, masya-Allah. Dia kata, kenapa bang nangis? Dia kata, Ustaz, 16 tahun kami cari rezeki di Jepun ni, masya-Allah. Kami tak pernah dapat peluang sembahyang tarawih penuh macam ni. Kami tak pernah peluang dapat sembahyang raya macam ni. Selepas 16 tahun kami duduk, baru ini kali pertama kami merasa dapat peluang bertarawih. Sebab itu kami sanggup drive 500 km daripada Pahang sampai Penang semata-mata nak hadir sembahyang tarawih bersama dengan jemaah. Ini orang di luar negara. Kita ini satu kampung, dekat je dengan masjid. Sekali press motor tuan-tuan dah sampai depan tangga masjid. Tuan-tuan, tetapi kita tengok masih lagi kita malas. Imam malam pertama seronok tengok masjid penuh. Oh, penuh masjid malam. Rupanya nak tahu esok puasa ke tidak. Malam kedua dah semakin kurang, malam ketiga makin kurang, malam keempat makin kurang. 3 hari sebelum nak raya penuh balik masjid. Rupanya masya-Allah di tengah-tengah kosong. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan begitu. Kita penuhkan sepanjang bulan Ramadan 30 hari dengan ibadat. Mudah-mudahan insya-Allah di penghujung bulan Ramadan ada janji yang baik untuk kita semua, insya-Allah. Sekian daripada saya. Al-afu minkum, mohon maaf. Ada senda gurau daripada saya, terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah pada tahun ini untuk berpuasa dengan tertib kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair.